Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan pada Norin selaku moderator kita pada malam ini. Norin adalah merupakan ahli puteri UMNO Hulu Selangor. Tetapi daripada awal berkecimpung dalam puteri, dia terus associate dengan pemuda. Sebab tu dia tak kenal banyak dengan puteri. So I cakap this is a very good start for us. So insyaAllah lepas ni dan yang saya hormati, saya kasih saudara Azwan Bro, naib ketua pemuda UMNO Malaysia dan juga merupakan CEO of ASIS. Chairman Ahi, sorry. Dan jangan lupa juga pada Ketua Perangan Puteri UMNO Malaysia, Exco Puteri UMNO Malaysia yang terhadir pada malam ini, Ketua Puteri UMNO Negeri dan juga Ketua Puteri Perbahagian serta jemputan. Ada Exco Pemuda ke? Tak ada. Okey, dan saya nampak tadi my friend Zaidil, Setiausaha BNYB dan dia ni adalah salah seorang pencinta wanita. Sebab apa saya tahu? Sebab saya dalam satu kelas dengan beliau dan dia memang hebat apabila dia melahirkan ekspresi dia terhadap wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. Dan saya pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih atas jemputan untuk saya bersama-sama dengan family of Ahi pada malam ini dan akhirnya dapat sampai juga. Dan kita rasa terujalah apabila diberikan penerangan oleh saudara Azwan Bro tentang perjalanan akhir ni. Sebab masa paper tu saudara KJ, YBKJ tender dalam urusan, I was there dan dia kata this is not for pemuda tetapi ini adalah untuk puteri dan untuk semua. Dan dia bagi tahu kalau ada apa-apa yang boleh dibuat di akhir, bagi tahu saja. Dan alhamdulillah malam ni saya bersama akhir dan di kesempatan ini kita semua dapat dengar apa yang telah pun Azwan Bro bagi tahu tadi. Dan malam ni tajuk yang dipilih adalah berkenaan dengan masa menuntut pemerkasaan peranan wanita. Yang ni tajuk bukan saya saja pilih, tetapi I was given by Norin few topics. So ada banyak elemen lebih kurang so saya nampak yang tu yang lebih relevan untuk saya mungkin bincangkan pada malam ni. Dan kenapa kita sebut pemerkasaan wanita? Kerana hari ini apabila kita lihat memang melalui selalu Perhimpunan Agung UMNO kita bercakap tentang 30% dasar untuk keputusan yang pembuat keputusan mestilah datangnya daripada wanita. Sampai hari ini masih lagi belum capai. Sebab itu saya kira this is the right time untuk kita bicara, kita kita kongsikan apakah yang kita perlu lakukan, apakah yang status terkini dan masa kita untuk menuntut untuk wanita sama-sama berada dalam pembuat keputusan, bukan hanya di dalam sektor awam tapi juga di dalam political senario pada hari ini dan juga di dalam struktur mungkin di struktur korporat. Dan bagi saya ini bukan hanya kerja puteri tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab terhadap apa juga yang perlu kita lakukan bagi merealisasikan 30% wanita agar dapat dipenuhi. Jadi saya melihat bahawa apabila pergi keluar negara banyak mereka pun bicarakan tentang peranan pemerkasaan wanita. Kalau dekat Indonesia dia kata pemberdayaan, sebab dia kata memperkasa tu macam maskulin. Tetapi di Malaysia ni saya kira lebih senang kita menyebut pemerkasaan, sebab pemerkasaan ni lebih pada untuk kita memperkukuhkan lagi, memperkuatkan lagi peranan wanita itu di dalam banyak cabang, bukan hanya di dalam setakat politik tetapi ekonomi dan juga sosial. Dan kita boleh mulakan. Alright, terima kasih banyak. Jadi dan seterusnya apa yang dah dilakukan oleh puteri setakat ni untuk tarik minat daripada golongan mahasiswa khususnya?
Okey, kalau kita lihat bahawa untuk minat kepada puteri ke apa? Okey. Terima kasih Nurin. Untuk puteri, sebenarnya melalui Puteri UMNO ni kita ada pelbagai biro, dan bersama kita hari ini pun ada Dr. Faiz selaku Pengurusi Biro Kesihatan, Natasha selaku Pengurusi Biro Guaman Profesional dan NGO, dan Hariti selaku Ketua Perangan sudah pastinya melaksanakan tugas yang besar dan tanggungjawab yang berat kepada Pakar Puteri Malaysia. Dan bagi Pakar Puteri, kita juga ada di bawah Biro IPT di PAHIS, ada menubuhkan SWINAS, iaitu Mahasiswi Nasional, yang mana adalah sebagai platform untuk kita dekatkan Puteri UMNO dekatkan diri dengan pelajar-pelajar. Dan kita menggunakan platform SWINAS ini adalah untuk selain daripada mendekatkan diri dengan pelajar, dan juga untuk melihat, untuk men-screen mana-mana yang ada potential leader di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan siswi yang boleh kita ambil mereka untuk bersama-sama kita groom mereka dan bersama-sama dalam barisan kepimpinan Puteri UMNO. Dan saya lihat sebagaimana tadi yang kita tahu, apabila kita cerita tentang pemerkasaan tadi berbalik pada soal pemerkasaan, dia masalah pemerkasaan ini memang sukar untuk mendapatkan status pemerkasaan itu untuk yang selengkapnya, kerana ia mengambil masa yang panjang dan banyak cabaran yang perlu dirintangi, dan juga ada beberapa tahap yang perlu kita ambil kira. Contohnya dalam UNICEF saya terbaca ada daripada yang kerangka yang dipilih dalam untuk memperkasakan kaum wanita itu di dalam parti politik, specifically untuk partisipasi mereka dalam politik. Ada 5 kerangka, yang mana pertamanya ada 5 tahap lah. Yang pertamanya dari segi kebajikan. Kebajikan maksudnya kalau keperluan-keperluan asas itu dipenuhi, maka dia dah capai tahap satu lah. And then yang kedua, dari segi kesedaran. Kesedaran maksudnya apabila yang itu ketiga. Yang kedua, dari segi perolehan, akses, maksudnya akses peluang yang didapati oleh wanita adakah sama ataupun tidak dengan lelaki. Kalau tak sama, kita dah rasa ketidakadilan. Contohnya contoh yang terdekat saya boleh bagi dekat Akhi. Memanglah pemuda punya, tapi Norin seorang perempuan. Itu contoh. Contoh daripada 10 orang. Apa dia? Tapi atas semangat yang diberikan peluang, perolehan yang diberi oleh Azwan Bro selaku chairman yang faham keperluan ni, dia dah bagi peluang kepada kita untuk sama dapat menikmati kemudahan dan apa juga yang ada di akhir ni. Yang ketiga, dari segi kesedaran. So kita perlu ni, kita tahu bahawa akan datang ni golongan siswi, golongan orang muda, golongan wanita especially adalah yang paling setia. Jadi pengundi yang setia sebagaimana yang kita tahu. Sebab itu Rara, Dayana semua di attack Melati semua adalah wanita dulu. Lepas ni dia ada ustaz kat lepas ni akan keluar ni DAP. Lepas percaya, mark my word, akan ni. Tapi kita ada ustaz Patah Bari kan, so tak adalah, tak ada kisah. Dan itu maksudnya kesedaran. Apabila melangkaui tahap kesedaran, maksudnya kita dah sampai tahap kita sedar dan kita akan fight untuk itu. Dan apabila sedar, jadi kita akan melibatkan partisipasi. Dan itu yang tahap yang keempat. Dan yang kelimanya kawalan. Kawalan ni yang terakhir. Apabila wanita boleh mendominasi lelaki dan tak ada sekatan untuk itu, maka itu dah tahap pemerkasaan yang sebenar. Nampak? Maksudnya Malaysia ni jauh lagi. Kalau nak kata kita bangga tentang pemerkasaan wanita, jangan perasan. No. Sebab apa? Dah terbukti dalam sedor, melalui sedor report yang dibuat 2006, dah mengatakan bahawa
memang dah diputuskan, dihantar report itu bahawa pemekasan wanita dalam partisipasi politik sebenarnya tidak satu yang membanggakan. Jadi banyak kerja yang perlu kita lakukan, Norin, banyak benda yang perlu kita latih orang-orang muda. In fact tahun 2008 calon daripada wanita parlimen dan juga daripada ADUN 130, yang mana daripada 130 itu dah campurlah itu pembangkang dan juga BN. Dan pada tahun 2013 melalui pilihan raya ke-13 meningkat jadi 148. Daripada 148 itu 44 datangnya daripada parlimen. Maksudnya 22 BN, 22 Pakatan Pembangkang. Maksudnya sama. Sekarang ni kita melihat bahawa Pakatan Pembangkang pun lebih appreciate wanita, dan mereka dah pun meletakkan mereka punya persepsi orang ramai bahawa mereka lebih memperjuangkan hak-hak asasi wanita. Dan kita melihat bahawa daripada 148 hari itu hanya 14 orang wakil rakyat daripada Barisan Nasional, daripada 22 148 the whole, maksudnya MP dan juga calon MP dan juga calon ADUN. Tetapi daripada 22 calon BN 14 saja yang menang, dan daripada Pakatan Pembangkang ada 9. So maksudnya total yang jadi MP di peringkat parlimen daripada BN dan juga Pakatan Pembangkang daripada wanita hanya 23. Dan ini merosot sebenarnya daripada PRU yang ke-12, merosot 0.3%. Sebab PRU yang ke-12 kita mempunyai 24 ahli parlimen wanita, tetapi PRU yang ke-13 kita hanya ada 23. Dan ini suatu perkara yang ya, sebab tu kita memerlukan ramai orang seperti Azwan Bro dan juga Zaidil untuk berpromosi. It's two different thing, guys. Sebab kalau saya bercakap tentang soal wanita, we fight for the 30%, kena bagi pada ni, you all mestilah you betul-betul mesti you nak fight. But it's different kalau Azwan Bro yang promote, kita mesti bagi 30% dan mengangkat ni contoh Norin sebagai pengarah, something different. Orang akan nak dengar saya bercakap ataupun Azwan Bro bercakap. Definitely orang akan melihat Azwan Bro itu memberi kesan yang lebih besar kepada publik. Betul, sebab bila kita bercakap tentang soal perempuan, wanita, itu perkara yang normal. Tetapi apabila kita minta Azwan Bro bercakap, ataupun KJ bercakap, ataupun Zaidil bercakap, itu adalah satu perkara yang lain. That is a part of strategi lah. Okay, sorry. Satu yang saya tertarik tadi ada beliau menyebutkan ada 5 perkara yang membolehkan pelaksanaan pemerkasaan wanita, dan salah satunya adalah kesedaran, di mana saya rasa kesedaran dalam diri khususnya kepada Puteri UMNO sendiri untuk naikkan sendiri peranan wanita dalam parti sendiri. Dan soalan seterusnya, maybe mungkin saya kurang familiar dengan Puteri sendiri. Jadi dan saya melihat Puteri sebagai satu gerakan yang kurang dominan berbanding dengan pemuda. Jadi selama 14 tahun penubuhan Puteri UMNO ni, apa program yang boleh saya katakan macam menaikkan, sebab sebelum ni saya rasa lebih banyak Puteri lebih banyak mengadakan program kebajikan, benda-benda macam tu lah, charity. Penglibatan dalam program politik tu agak kurang. Jadi apa setakat ni atau apa cadangan YB untuk masa akan datang? Okey, Nori dan semua tetamu yang saya hormati sekalian, untuk Gerakan Puteri sebenarnya banyak yang kita dah lakukan. Contohnya baru-baru ni kita adakan bengkel untuk penulisan, sebab kita nak melahirkan lebih ramai penulis di kalangan anak muda yang boleh menulis tentang apa juga tajuk ataupun topik. Dan ini adalah perlu sebab kita nak membuka minda serta mengajak budaya berfikir di kalangan orang muda, especially pada Puteri UMNO, bukan blatantly bercakap atau blatantly menulis, tetapi mereka ini perlulah dilatih. Sebagaimana Paki bertujuan ditubuhkan hari ini adalah untuk melatih dan juga melalui proses penghadiran.
Begitu juga dengan Pekan Puteri. Puteri adalah platform untuk kita melatih pemimpin-pemimpin muda. Dan sebab itu, dalam masa saya bertanding, saya menekankan bahawa perlunya latihan di dalam kepimpinan Puteri UMNO. Sebab saya melihat di dalam Puteri ini menjadi 3 penggal sebagai Ketua Puteri UMNO Negeri waktu itu dulu, saya melihat bahawa Puteri ini adalah tempat untuk kita melatih orang muda. Dan apabila dia berkahwin, dia hilang. Apabila dia sambung belajar, dia hilang. Apabila dia melahirkan anak, dia hilang. Jadi proses untuk grooming new leaders itu tidak boleh terhenti setakat itu saja. Dan kita memberi fokus bahawa latihan itu sangat penting. Dan apabila akhir menghulurkan tangan, saya sangat gembira dan sudah pasti kita akan mengambil kerjasama yang baik dan bersepadu di dalam usaha mencapai matlamat melahirkan pemimpin. Selain daripada itu juga, kita pun ada dari segi sosial melatih orang muda dari segi kesihatan. Kita ada Dr. Faiz yang baru ni educate the young people bagaimana breast cancer. In fact, Dr. Faiz ada alat sendiri yang boleh check. Kita tak boleh malu kan? Maksudnya kita check saja dekat kita punya ni, kita boleh tahu kita ada lam ataupun tidak. Dan benda ni yang seriously orang muda tidak tahu. Dan I'm sure setiap Ketua Puteri UMNO bahagian sudah banyak menghadapi kes-kes yang melibatkan wanita kena kanser, meninggal dunia, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami. Dan selepas itu penderitaan yang dialami oleh keluarga itu bagaimana? Dan sempat. Dan we have also Puteri Legal daripada Natasha. Malam ini Natasha pendatang dan bercampur dengan peguam-peguam muda. Dan saya juga ingin melihat bahawa Puteri Legal ini dijadikan satu tempat rujukan bahawa orang muda yang menghadapi masalah backlog cases syariah banyak, dan Tasha melalui timnya dapat dijadikan rujukan untuk membantu wanita-wanita muda yang menghadapi masalah rumah tangga, especially masalah untuk hak penjagaan anak yang kita tahu tak payah pergi jauh, dalam tempat kita duduk pun betapa banyaknya masalah rumah tangga yang berlaku dan mereka ini tidak dibantu dan tidak ada tempat untuk mengadu. Jadi sebab itu harapan saya supaya biro-biro yang penting ini dapat digerakkan dengan baik melalui engagement, bukan hanya setakat puteri dan puteri, tetapi engagement dengan setiap NGO ataupun profesional ataupun orang kampung ataupun setiap lapisan masyarakat, supaya apa juga hasrat dan matlamat kita tercapai. Dan niat kita sudah pastinya adalah untuk memberi servis. Daripada awal Puteri menawarkan, daripada awal penubuhan 14 tahun di dalam dunia politik, Puteri tubuhkan adalah pertamanya daripada Datuk Azalina itu servis. Sebab itu saya di bawah di bawah air tangan Kak Azhar. In fact masa on the way pergi sini pun dia telefon. So dia adalah dia nak promote ni Puan Puteri untuk buat. Jadi maksudnya kita melihat bahawa signifikansi itu adalah perlu. Puteri tidak boleh ambil perkara ini sebagai mudah. Kita semua perlu mainkan peranan supaya kelihatan lebih relevan. Dan bahawa pemuda itu nampak dominan. Why? Sebab pemuda lama satu. Yang keduanya, pemuda memang dikenali sebagai sebuah pergerakan yang lantang, bersifat pendesak dalam mengutarakan pelbagai isu. Jadi itu adalah pemuda, tetapi aspirasinya tetap sama untuk membawa perjuangan UMNO dalam kaedah yang berbeza. Tetapi tak salah kalau Puteri nak berlantang melahirkan suara atau pendapatnya. Tetapi yang kita perlu ini adalah aspirasi yang kita bawakan itu supaya segar dan juga mendapat tempat di hati anak muda pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih Ibi. Dan seterusnya ada soalan daripada kawan saya. Dia ditanyakan, bagaimana kita ingin bezakan peranan puteri sebagai komponen UMNO berbanding dengan pemuda dan wanita? Mungkin ada yang tak nampak beza puteri dan wanita dan kenapa kena ada dua. Kenapa ada puteri dan kenapa ada wanita? Padahal sama je, still wanita. Okey. Dia peranan puteri ni adalah macam saya kata tadi membawa wanita, puteri dan pemuda. Maksudnya membawa aspirasi yang sama, tujuan yang sama dan sebagainya. Dan
sudah pastinya approach yang digunakan oleh pemuda adalah berlainan, approach yang digunakan oleh puteri juga adalah berlainan. Tetapi sasaran kita adalah untuk mendapatkan seramai mungkin anak muda untuk bersama dengan kita, dan peranan kaedah pendekatan yang kita gunakan juga berbeza. Contoh, dan kita buat program mungkin pemuda ada job fair dan sebagainya, dan puteri juga melihat perkara itu sebagai satu keperluan kerana 50,000 graduan yang menganggur adalah yang majoriti di kalangan wanita. Jadi kita melihat bahawa isu pekerjaan juga adalah satu perkara yang penting, dan kita meletakkan bahawa sekiranya pemuda dah buat job fair, tak payahlah kita buat redundant. We offer something else, but to complement each other. Dan kita di dalam sebuah keluarga UMNO, this is where kita perlu buka minda kita. Kita bukan nak compete antara pemuda dan juga puteri, tetapi kita nak saling lengkap melengkapi. Ini apabila yang salah tu, tengok pemuda dah buat, macam tak boleh jadi ni, kita nak kena compete pemuda. Tetapi kalau untuk tujuan yang baik, is good. Tetapi kalau untuk saling jatuh-menjatuhkan, this is bad. Maksudnya kita tidak boleh jadikan itu. Dan sebagaimana saya cakap tadi, kalau kita promote antaranya, maksudnya kita ada keahlian puteri hari itu kita buat, tetapi bukan hanya puteri saja kita terima, but we also promote pemuda, wanita nak masuk, dan kita bekerjasama dan collect untuk keahlian yang baru. Dan kita juga melihat bahawa perlunya orang muda ni, so kita tak payahlah bawa budaya yang lama dalam UMNO. Kita perlu ada budaya yang menghormati, sayang, menyayangi. Sebab kalau kita pun sama perangai macam yang tak semua, tetapi kalau kita pun berperangai macam tu, orang zaman sekarang dah muak kan, dah menyampah. So kita tak payahlah buat perangai yang tak semengah, orang cakap lah, kalau Melaka cakap kan. Dan sebab itu kita semengah. Dan tugas kita sebenarnya amat berat dan banyak perkara yang perlu kita lakukan. Sebenarnya kita semua satu family, pemuda ke, wanita ke, puteri ke, we work towards together, towards UMNO, better UMNO.